Akibat tamak sanggup mempertaruhkan nyawa dengan jin. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Okay guys, jadi kisah seram kali ini saya ambil daripada buku G Hospital yang pertama daripada Dr. Kamarul Arifin. Ada satu kisah yang saya ingin kongsikan dan ia banyak pengajaran. Kisahnya bermula bila seorang Dr. HO. HO ni doktor apa ya? Housemanship Officer. Begitulah, kira macam betul kata, kira macam praktikal lah ya, guru praktikal di sebuah hospital. Dan hospitalnya ni hospital yang jenis moden, yang mengutamakan sistem komputer dan moden lah. Dan hospital tersebut dia mengurangkan penggunaan kertas. Jadi setiap Dr. HO ni dia kena menjaga satu ward. Satu ward, dan setiap hari mereka akan ambil darah pesakit, dan darah pesakit tu diorang akan hantar di makmal untuk dinilai sama ada apa dia punya kuman penyakit kan. Jadi satu malam ni, Dr. HO ni dia sudah ambil satu darah pesakit dan perlu dianalisis lah darah tersebut. So dia hantar darah tersebut secara manual melalui pegawai perubatan yang bertugas lah. Namun pegawai perubatan yang bertugas di ward tersebut tidak kelihatan. Dia tanya nurse, mana pegawai perubatan? PPK. Tapi tidak kelihatan. Jurau tu cakap mungkin dia pergi mengular lah ni, pergi ke luar, ponteng begitu, pergi minum ke apa. Jadi doktor tu mau, Dr. HO tu dia mau keputusan yang segera. So ada satu sistem lagi yang dipanggil sistem tube pneumatik ya. Ia boleh digunakan sekiranya macam tidak ada pegawai PPK yang bertugas, so gunakan tube tu sajalah. Tube tu dia macam macam selang gitu kan. Dia hanya masukkan saja macam kapsul, dia akan dial titit dial di makmal yang berkenaan dan dia masuk begitu dan hantar ke makmal berkenaan, makmal yang terlibat lah. So doktor tu pun guna tube tu lah, sistem tube pneumatik tu. Dia labelkan dan dihantarkan ke makmal dan hanya tinggal keputusan untuk tube tu kembali. Jadi caranya hanya onkan mesin tube tu, labelkan dan dial di bilik yang berkenaan, bilik makmal untuk cek darah tu dan hantar. So doktor tu pun tunggu keputusan darah. Jadi sementara dia menunggu keputusan darah, dia buat laporan online lah tentang pesakit-pesakit yang sudah dia buat pemeriksaan. Jadi tunggu keputusan darah tu tidak sampai. Jadi dia risau kemungkinan kapsul tu tidak sampai di tempat yang berkenaan. Jadi dia cuba call di makmal yang tempat dihantar tu lah. Dia call, hello, ada tak sampel darah yang saya hantar ke makmal kamu? Tiada dok, dia cakap. Alamak, saya sudah hantar guna sistem tube pneumatik ni. Okey dok, nanti saya cek dulu lah. Jadi pegawai yang berkenaan tu cek lah. Kemudian pegawai itu begitu semula, dia cakap tidak ada lah doktor, macam tidak sampai ke tempat kami, mungkin doktor salah bilik kot. Jadi doktor tu cek semula ya, dan bila dia cek betul, rupa-rupanya dia silap hantar, sepatutnya nombor yang didalamnya 2354 tapi dia hantar pergi 2345. Dia cakap tak apalah, dia cakap ya, nanti saya akan ambil darah semula dan hantar semula kepada kamu. Pegawai yang di makmal tu lah. So dia letak, dia kembalilah untuk isi data dahulu sebelum dia ambil semula darah pesakit. Tiba-tiba mesin tube tu macam ada bagi signal yang ada tube yang datang ke ward tersebut. Ward tersebut. Dia cakap mungkin
bilik yang dia salah hantar tu, dia hantar semula lah sampel darah tu. Jadi senang sikit lah dia cakap. Tak payahlah dia ambil lagi darah pesakit tu kan. Dan sampel tube macam kapsul tu datang semula lah. Cakap sudah sampai. Dan bila dia cek, bila dia cek, bukanlah sampel darah, tapi ada satu benda dalam kapsul tersebut. Dia satu benda berbentuk seperti warna kuning. Dan bila dia cek, guys, rupa-rupanya sebentuk cincin emas. Jadi dia terkejut, siapa? Kenapa pula dihantarkan cincin emas ni dengan dia kan? So dia ambil lah kapsul tu dan dibuka, cincin emas. Dan dia tahu itu cincin emas yang sangat berharga dan sangat mahal. Jadi dia berfikir, siapa punya cincin emas ni kan, dari bilik mana datang ni? Jadi oleh kerana kebetulan HO ni, doktor ni, dia banyak hutang sebab dia masuk satu sistem MLM dan rupa-rupanya dia telah ditipu oleh projek MLM tu dan mempunyai banyak hutang. Jadi oleh kerana dia banyak hutang dengan downline yang ditipunya, jadi dia tidak mau namanya rosak. Jadi dia mau bayar semula hutang-hutangnya, lebih kurang 11,000 lah begitu ya. Jadi oleh kerana dia tidak mau rasa bersalah, dia kena bayar balik hutang-hutangnya dengan orang-orang downline yang ditipu, yang tertipu itulah termasuk dia. So dia terfikir, kalau aku gadai cincin ni, aku boleh bayar semua hutang-hutang aku. Macam mana ya? Berfikirlah di situ dia. Tapi dia tengok kiri kanan, tidak ada siapa nampak. So cincin tu dia ambil. Dan selepas saja dia kerja, dia pergi gadai cincin tu. Dan bila dia gadai, dia dapat 1,300. Wow, dia cakap. Kemudian dia berfikir semula. Dia cakap, mungkinlah dia cakap yang tempat yang aku hantar tu, ya, dia akan bagi semula imbuhan. Tak tahulah pula dia cakap kan. Jadi keesokan harinya dia test sekali lagi. Dia ambil darah pesakit, dia ambil lebih sikit darah pesakit. Dan darah yang lebih tu, dia hantar semula melalui sistem tube tu ke tempat bilik yang kemarin dia hantar. Dan guys, bila dia hantar, dia akan dapat timbalannya balik berupa gelang emas, cincin, rantai, ya. Semakin banyak dia hantar, semakin banyak darah dia hantar, semakin dia dapat imbuhan timbalan yang lumayan. So guys, dia pun yang ketagihan, ya. Dan dalam hatinya, aku buat begini sampai habis semua hutang aku akan stop lah. Aku nak main benda ni. Dia tahu benda tu memang haram, dan dia tahu memang benda ni dia buat perjanjian dengan orang ilmu mistik. Kemungkinan dia buat perjanjian dengan jin. Dia tahu sebenarnya, tapi dia tidak hirau kerana dia dapat timbalan wang yang banyak, ya. Siapa nak mau? Jadi selepas semua hutang-hutang yang dia dapat dibayar, dia sudah tamak, ya. Dia mau lagi lebih, ya. Dia mau lagi duit yang banyak. So bukan sahaja darah sudah dihantar, tapi dia hantar jari-jari orang yang kencing manis, tangan yang orang kencing manis, kaki orang kencing manis yang sudah dipotong yang mau dibuang, ya. Dia ambil dan dia hantar di bilik berkenaan. Dan bila dia hantar kaki, jari yang berharga, yang lebih besar ni selain daripada darah, dia akan dapat lagi timbalan emas yang gelang yang lebih banyak dan lebih bernilai. So dia pun ketagihan, ya. Sampai satu masa dia dapat beli kereta sport besar. Guys, berapa banyak, dan banyak simpanan-simpanan emasnya sudah setelah dia buat berkenan. Tidak lama kemudian, ya, tiba-tiba sistem tube tu diberhentikan kerana ada laporan mengatakan ada doktor yang menyalahgunakan tube berkenan untuk hantar mata, hantar telinga. Dia terkejutlah sebab dia tidak pernah menghantar mata atau telinga. Dia hanya hantar yang macam jari kencing manis, kaki kencing manis. Kalau mata tu dia tidak pernah. Dia cakap, takut kedapatan. Jadi dia pun berhenti juga lah dulu. Tak apalah, dia cakap, aku stop lah dulu sebab simpanan emas masih banyak lagi, ya. Simpanan emas untuk bayar hutang-hutang yang kereta itu masih boleh lagi.
So dia stop untuk sementara dan sistem tu pun diberhentikan sementara sebab ada siasatan lah untuk cek siapa sebenarnya mengantar mata dan telinga. Dan tidak lama kemudian, selepas dia stop, pada satu malam ketika dia bertugas di satu ward, tiba-tiba dia terdengar bunyi di sistem tube tu, macam ada bunyi macam mencakar. Dia cakap, sistem tube ni bukan di off kah? Dia cakap, kenapa pula macam hidup ni? Dia cakap kan. So dia pergi cek lah. Bila dia pergi cek, ada satu kapsul datang. Dan bila dia tengok dalam kapsul tu ada barang-barang kemas yang sangat banyak dan emas yang banyak. Dan bila dia lihat, guys, rambang mata lah dia doktor tu. Dia cakap, ush, banyak ni, dia cakap. Ni kalau aku ambil ni, dia cakap, kaya raya ni. Jadi dia pun pergi ambil kapsul tu. Dan belum sempat dia capai kapsul tu, tiba-tiba sistem tube tu berfungsi dan kapsul tu naik semula ke atas. Dan bila dia cuba tangkap, tangannya termasuk sekali dalam tube tu. Masuk. Dia cakap, aduh. Dan sistem tube tu dia macam menyedut kuat. Jadi bila dia cuba tarik tangannya nak dapat. Dia cuba tarik nak dapat. Dia cakap, semakin kuat sedutan tube tu. Dan sampai satu masa dia macam rasa yang kebas. Dan oleh kerana sudah tidak dapat dia tarik, dia teriak minta tolong. Tolong. Dia cakap, tolong. Semua jurawat sana terkejut. Dia cakap, doktor, kenapa doktor? Tolong tarik tangan saya. Jadi doktor cuba jurawat cuba tarik tapi tidak berjaya. Jadi paksa nurse-nurse tu panggil pada ward-ward lain, doktor-doktor lain untuk menyelamatkan lah. Dan ramai dah terus kecoh lah bilik tu untuk menyelamatkan doktor berkenaan. Dan cuba tarik tangannya tapi tidak dapat. Sampai satu masa dia rasa jari kelingkingnya ni macam dipulas. Aduh. Tengok, putus jari kelingking. Memancut darah dalam tube tu penuh dengan darah. Dia sampai kesakitan. Satu orang medical assistant, dia ambil tong pemadam api tu, okey. Dia pecahkan tube tu dan akhirnya tube tersebut pecah. Dan Dr. HO tu pengsan. Dan keesokannya bila dia bangun, dia tengok tangannya sudah putus sampai ke siku. Doktor hospital berkenaan terpaksa potong tangannya kerana tangannya sudah hancur ditarik oleh tube berkenaan dan telah dijangkiti kuman dan terpaksa dipotong. So menangis dia akibat perbuatannya itu dan dia terpaksa diberhentikan menjadi doktor kerana tangannya sudah tidak berfungsi dan dia sudah menjadi cacat. Dia menyesal dan duit emas-emas yang sudah dia dapat tu dia gadai untuk menampung kehidupannya. Namun sampai di situ sajalah, habis duitnya dia merempat semula dan dia menyesal akibat perbuatannya tersebut, akibat membuat perjanjian dengan jin. Dia berbuat perjanjian darah dan menggadaikan sanggup memperjudikan dirinya dengan membuat perjanjian dengan jin dan akhirnya dia menjadi seorang yang cacat. Kalau kita buat perjanjian dengan jin ni, mau kaya, memang kaya, tapi pasti ada timbalannya semula. Kadang-kadang ada orang yang sanggup minta nombor ekor dengan jin di kuburan dan memang kaya, tapi itulah, kau kaya tapi tidak ada keberkatan dalam hidup. Pasti akan ada sesuatu yang tidak kena dengan hidup kau. Kau tidak akan tenang dan kau tidak akan bahagia bila kau kaya menggunakan perkara yang berdosa, yang haram. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi teruskan sokongan kepada channel Ali Bosku. Sekian saja. Assalamualaikum.